Teman Ria 897. Kata ini kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan, yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya Kelab KLUB. Jana berkongsi peristiwa. Kata Jana, apa khabar Kisi? Khabar baik, terima kasih Jana. Jana ingin ketengahkan peristiwa yang menakutkan, dan kisah ini berlaku setelah Jana pulang daripada rumah arwah nenek Tika itu. Sebenarnya waktu itu Jana berada di rumah, baru saja pulang dari tempat tugas apabila ibu Jana telefon suruh datang ke rumah arwah nenek, dan kerana Tika itulah arwah nenek nak jumpa dengan Jana. Jadi Jana pada mulanya katakan, besok boleh tak? Sekarang terlampau penat lah. Jadi ibu mengatakan tak boleh, nenek kau nak jumpa sekarang, tolonglah, nenek kan sakit. Jadi oleh kerana kepenatan satu hal, nenek nak jumpa sangat-sangat, Jana pun siap-siaplah mandi, bersihkan diri, kemudian terus memandu pergi ke rumah arwah nenek Tika itu. Bila sampai di sana, beberapa orang adik-beradik ibu pun ada. Pak Long, Pak Busu yang juga turut hadir di dalam bilik. Nenek sedang baring, dan dari luar, dari ruang tamu Kisi, bila iaitu saudara Nana membuka pintu, terdengar Kisi dengan jelas arwah nenek Tika itu yang sedang terbaring memanggil-manggil, Jana, Jana. Saudara Jana pun memimpin tangan Jana dan terus tarik masuk ke dalam bilik. Nek, ni Jana datang, Nek. Kemudian ibu Jana kata, kau pergi kat nenek kau, pergi. Dia dari tadi tu sebut-sebut nama kau. Jana datang, Nek. Jana sini, Nek. Kemudian apa yang berlaku Kisi memang menakutkan. Dia tengok Jana, matanya buka terbeliak. Sebelum itu, bila masuk Kisi, sebelum dikatakan Jana dah sampai, matanya tak boleh terbuka. Mulutnya berat, hanya boleh mengatakan Jana, Jana beberapa kali. Bila saya sampai, nenek tiba-tiba berhenti daripada memanggil nama. Matanya terbeliak tengok saya yang sedang berdiri di tepinya. Kemudian dia angkat tangan sambil tunjuk ke arah Jana. Kisi. Beberapa saat kemudian, nenek mengembuskan nafas yang terakhir. Jana rasa takut Kisi, meremang bulu roma. Kemudian ibu kata, Jana, Jana, sini. Kau balik sekarang, kau balik sekarang. Kau jangan duduk sini. Kenapa, Bu? Kau jangan duduk sini, balik sekarang. Ibu suruh Jana balik Kisi. Jadi dalam keadaan nenek itu dah tak sedarkan diri, seolah-olah dah macam meninggal dunia, disuruh balik. Kenapa agaknya? Jana pun tak pasti kenapa. Akhirnya Jana pun pulang. Dalam perjalanan bila nak memandu pulang ke rumah Kisi, Kisi nak tahu tak, perasaan ini sentiasa tak rasa menentu. Di tempat duduk belakang kereta, macam ada perempuan dengan baju yang koyak, muka yang hodoh hitam, sedang duduk, dapat rasakan dan hanya pernah terpandang sekali. Apabila Jana waktu itu sedang memandu, nak tengok sebelah kiri, nak cek blind spot, ternampak pula benda tu duduk betul-betul tempat duduk belakang penumpang Kisi sebelah kiri. Bila ternampak, astaghfirullahalazim, Jana istighfar berkali-kali sampai ke rumah. Jana kata dipendekkan cerita begini. Satu kisahnya tentang Jana nak ceritakan ini adalah arwah neneknya ada saka. Saka tu kalau tak diturunkan, nenek tak akan boleh hembuskan nafas yang terakhir. Kenapa agaknya Jana dipilih? Tak tahulah. Tetapi kenapa agaknya ibu mungkin tahu dan menganiaya saya, Kisi, kata Jana. Ini kerana ibu dengan ayah dalam sesi ataupun proses bercerai, berpisah. Dan Jana buat pilihan nak ikut ayah. Mungkin ibu tak puas hati. Sebelum ni, nenek dah macam tu untuk beberapa bulan. Macam-macam pakar yang dipanggil. Dan nyata-nyata katanya, pakar semua mengatakan kalau saka tak diturunkan kepada orang yang dipilih, selagi itulah dia, arwah nenek akan jadi bangkai yang bernyawa. Jadi oleh kerana Jana ni dah buat pilihan nak ikut ayah, bila ibu dan ayah berpisah, ibu tak puas hati, Jana dipanggil sebagai pengganti diri untuk mengambil dan memelihara saka arwah nenek Jana. Kisi, nasib baiklah ayah Jana seorang yang bertanggungjawab. Bila dapat tahu tentang ini, terus Jana dibawa pergi ke Kelantan untuk berubat di sana.
Walaupun jauh, tetapi memang berhasil, Casey. Gangguan itu tidak ada lagi, malah Jana dah hidup bahagia dengan ayah dan juga dengan adik-beradik yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah yang pertama. Tetapi malam ini saya juga ingin berikan kejutan pada diri saya. Saya sebenarnya telah pun menerima sepucuk surat datangnya dari seorang pendengar. Dan sebenarnya surat ini belum saya membukanya. Saya belum buka surat ini dan tak tahu apakah isi kandungan cerita di sebalik surat ini. Tapi walau bagaimanapun, saya akan cuba ketengahkan pengalaman yang dikirimkan surat ini kepada saya, dan saya nak cubalah ketengahkan sesuatu tanpa saya ketahui dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingatlah saudara, apa jua yang saya bakal ketengahkan, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Dan saya akan buka surat ini yang dimaksudkan. Dan sebelum itu, surat ini telah pun dikirimkan kepada saya melalui tangan, bukan melalui pos, bukan mungkin melalui seseorang, tapi melalui mungkin punya diri, seorang makcik. Saya agak lupa siapa namanya, tetapi telah pun saya terserempak tempoh hari dan hairan. Beliau seolah-olah tahu yang beliau ni akan jumpa saya. Macam dah rancang lah saya akan terserempak dengan beliau di salah sebuah kawasan ni. Dan bila jumpa saya, dia bertanya, adakah awak ni Casey, pengendali Misteri Jam 12? Saya kata, ya makcik. Alhamdulillah. Itu yang dia kata. Kemudian terus tangannya tu sebelah kanan seluk dalam handbagnya. Kemudian keluar sepucuk surat. Dia kata, ini untuk Casey baca dalam MJ12. Dan saya rasa pelik. Adakah makcik ni kemana saja dia pergi, dia bawa surat, ataupun memang seolah-olah dia tahu yang dia akan berjumpa dengan saya pada hari yang dimaksudkan. Jadi inilah surat dari seorang makcik yang saya lupa nak bertanya siapa namanya. Tapi saya akan mungkin namanya ada tertera dalam surat ini. Jadi saya akan cuba ketengahkan surat ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, sekejap ya. Baik. Inilah kisah. Surat yang saya tidak tahu apa isi kandungannya akan saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar, anak Casey? Nama makcik Suminah. Terima kasih kerana menerima sepucuk surat ini. Makcik ingin berkongsi sesuatu kepada Casey supaya dapat dikongsi bersama kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Surat yang ditulis oleh makcik sendiri ini tidak begitu sempurna. Sebab maklumlah, tulisan tidak begitu cantik. Tapi harap Casey dapat membacalah tulisan ini. Tujuan makcik Suminah kirimkan sepucuk surat kepada Casey sebenarnya, makcik Suminah pernah satu ketika dahulu mengamalkan satu ilmu pemujaan saka. Dan Casey, bila manusia semakin senja, ada yang mungkin masih teruskan perbuatan yang dianggap sebagai salah ataupun syirik. Ada mula sedar bila dapat taufik dan hidayah dari Yang Maha Esa, dapat penunjuk yang perbuatan kita adalah salah. Makcik mungkin katanya salah seorang dari mereka yang tetap mengamalkan ilmu perubatan saka. Beberapa kali ingin menghentikan, tetapi perasaan naluri ini meluap-luap bila berhenti. Ada saja benda yang tak kena. Rasa tak sedap hati, badan mula sakit. Tapi bila teruskan upacara pemujaan saka ini, badan macam biasa. Casey jumpa makcik, dapat lihat makcik agak-agak umur berapa. Secara peribadi saya rasa bila saya berjumpa dengan makcik itu, mungkin usianya lebih kurang pada
Mungkin lewat 60 tahun nak masuk 70. Ya. Dan cuba Kisi teka berapa umur makcik. Dan Kisi pusing di belakang surat yang terakhir. Di situ ada tertera usia makcik. Sekejap ya. Saya rasa 60 lebih 70 lah. Mana surat terakhir ni? Ini dia. Usia makcik yang sebenar 89 tahun. Wah. 70, 89, 20 tahun beza. Okey, kita kembali ke surat ni. Kata Makcik Sumina, pastinya Kisi dah tahu umur makcik berapa. Dan itulah usia sebenar. Kalau tidak mengamalkan ilmu pemujaan saka ini, makcik macam makcik-makcik yang lain. Pada usia 89, sakit-sakit badan, tulang yang sakit, tak boleh berjalan. Makcik tidak menggunakan tongkat Kisi. Pemujaan saka kata Cik Suminah yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mengasapkan beberapa barang yang disimpan sebagai barang-barang saka yang saya katanya di sini tak nak sebutkan pada Kisi. Dan Kisi bayangkanlah, kata Cik Suminah, usia dah semakin senja, makcik tahu satu hari nanti kita akan mati. Tak kiralah berapa ilmu yang kita ada di dada, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi ketika hidup ini tak dapat hentikan tabiat pemujaan saka, sebab dah semakin seronok. Pada usia 89 boleh berjalan sendiri, boleh bergerak sendiri tanpa bantuan. Sebab itulah makcik tak nak berhenti, sebab nak lihat cicit-cicit membesar, nak mempunyai tenaga. Anak-anak pernah tanya, bagaimana mak boleh kuat macam ni? Usia dalam 89, pergi doktor pun tak ada sakit. Tapi makcik hanya mengatakan, oh tak biasalah, makan benda-benda yang sihat, makan ulam. Mereka tak tahu sebalik ilmu saka yang saya miliki, Kisi. Jadi para pendengar Ria 897, kata Cik Sumina, satu hari makcik akan meninggal dunia. Ilmu saka ini akan diturunkan kepada anak, mungkin cucu-cucu yang disayangi. Tak sampai hati, Kisi. Saya tidak sampai hati untuk memberikan saka ini kepada mereka. Sebab itulah dirahsiakan sampai ke saat ini, kata Cik Sumina. Jadi, pengalaman yang Cik Sumina ingin ketengahkan ini, baru-baru ini, cucu Cik Sumina yang berusia 5 tahun, yang tinggal bersama dengan saya, mula nampak sesuatu. Dahulunya rapat dengan saya. Saya dukung dia, beri makan, keluar kedai, berjalan-jalan bersama dengan cucu. Tapi sejak dia sambut ulang tahunnya yang ke-5 tahun tempoh hari, dia dah tak rapat dengan saya. Bila anak saya iaitu ibunya tanya, kenapa tak rapat dengan nenek? Pergilah dekat nenek. Takut muka nenek macam mumuk. Anak fikirkan makcik tak dengar, sebab makcik duduk di dapur. Tapi dengar, Kisi, cucu mengatakan takut. Wajah saya macam hantu. Betul, Kisi. Kalau saya tidak memeraktikkan ilmu saka ini, wajah saya memang berkedut-kedut, lebih teruk daripada orang berusia 89 tahun. Dan kebelakangan ini cucu kata dalam rumah ternampak kelibat perempuan. Kisi, kata Cik Sumina, saya benar-benar takut. Sebab cucu saya ni, yang saya tak nak sebutkan namanya sebab takut anak saya mendengar, mungkin akan menerima saka yang ada saya miliki. Dan saya tak sampai hati nak turunkan saka itu kepadanya dan tak tahu bagaimana caranya. Saya berharaplah pendengar-pendengar dapat mendoakan cucu saya, semoga dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya tahu perbuatan saya salah, tetapi saya tidak berdaya nak lakukan apa-apa. Cucu saya sekarang berjauhan dengan saya sedih. Tapi saya simpan. Kisi makan dalam dibuatnya. Tolonglah Kisi ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya benar-benar bersyukur dapat berjumpa dengan Kisi tempoh hari. Mungkin takdir kita berjumpa dan saya serahkan sepucuk surat tentang ilmu saka yang saya warisi dan tidak ingin cucu kesayangan miliki bila saya meninggal satu hari nanti. Yang ikhlas dari Puan Sumina, peminat Misteri Jam 12. Saudara teman Ria 897, kisah daripada Cik Sumina kita. Dan terima kasih di atas kiriman sepucuk surat yang anda kirimkan.
Walaupun tulisan anda ni, saya faham daripada tulisannya ini, daripada apa yang saya lihatlah. Kertas yang dikirimkan ni agak kecil. Ini kertasnya seolah-olah macam kertas nota, ambil nota, tapi tulisannya besar, supaya saya faham apa yang dituliskan oleh Puan Suminah kita. Terima kasih di atas masa anda luangkan untuk berkongsi keperitan hidup anda ini, dan pastinya anda tidak inginlah cucu kesayangan itu mewarisi saka anda. Yang baik, jumpalah mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ini supaya dapat membantu anda. Dan kata beliau ni, kalau sekarang ini sedih sebab apa? Cucunya dah pun berjauhan lah. Kalau dulu rapat sangat. Sejak cucu menyambut ulang tahun yang ke-5, mula ada perasaan renggang di antara beliau dan cucunya. Saya baru perasan nama beliau Cik Suminah. Ini tak ada, saya duduk tadi saya tengok siapa nama makcik tadi Suminah. Yang ini kiriman daripada Mazwin. Ada jawab ni Kisi. Sekarang surat by hand pula. Awak bikin cerita ni buat saya panas darah lagi, geli hati tau Kisi. Apa saya bikin cerita memang betul-betul saya dapat surat ni. Katanya baru terperasan konon nama Cik Mina. Saya baru perasan sebenarnya namanya Cik Mina. Mustahil sepucuk surat dari orang misteri awak bawa buka dibaca direct. Bedek apa? Kena betul-betul. Terpulang lah. Saya katakan dah percaya. Ni kan hiburan. Siapa suruh percaya? Bercakap siang-siang. Heran. Baik, memang betul sebenarnya surat tu saya terima daripada seorang pendengar. Dan kalau anda tanya, beberapa pendengar pun pernah kasih saya surat. Dan saya kalau kadang-kala dapat surat tu tak pernah saya baca. Kadang-kala bila sampai tempat tugas, barulah ada masa saya buka koyak surat tu baru baca. Kadang-kala on the spot saya akan baca. Ada juga email yang saya baca terima ni on the spot lah untuk anda semua. Dan ada juga yang saya buat persiapan. Jadi tengoklah macam mana sebab saya ni suka tambahkan mood. Jadi bila saya tambah ke mood cerita ni, seronok kan dengar. Jadi bila surat tu memang nak buka, tapi lebih seronok kalau saya buka surat tu dengan anda sekali. Saya beritahu anda situasi yang sebenar. Jadi anda dapat rasakan apa yang saya rasa. Sebab itulah awak dengar MJ12 setiap malam. Terima kasih kerana bertanya. Buka pintu Azhar, Mak datang. Para pendengar misteri jam 12. Itulah suara yang mengganggu seorang pendengar yang bernama Azhar. Azhar berkongsi pengalaman beliau yang berlaku agak lama dahulu pada tahun 2002. Kisah misteri ini berlaku di salah sebuah rumahnya di kawasan Tanglin Halt. Azhar menceritakan, rumah saya di tingkat 1 Kisi. Setelah arwah ibu meninggal, saya sering diganggu. Antara gangguan yang saya kena adalah panggilan nama saya Azhar pada malam-malam tertentu. Yang hairan saya seorang yang dengar. Kadang-kadang bila sedang duduk beramai-ramai bersama dengan abah saya, bersama dengan kakak saya, kami duduk di ruang tamu menonton TV di waktu malam 10 lebih, menonton CD, VCD. Akan kedengaran suara orang memanggil saya, Azhar, Azhar, mak datang. Saya seorang dengar. Jadi saya toleh tanya kakak, Kak dengar tak kak? Abah saya terus toleh, Azhar, jangan teguh. Abah dah cakap banyak kali. Kalau dengar benda-benda macam tu, kau seorang yang dengar, jangan teguh. Ingat, lain kali kalau dengar suara macam tu, kau istighfar. Jadi semua tahu. Jadi sejak hari itu, kata Azhar, setiap kali kalau kami beramai-ramai anak beranak Kisi dengan abah saya, dengan kakak saya, dan saya duduk di ruang tamu ke, ataupun dalam rumah, tiba-tiba saya istighfar, kakak dan abah saya akan tahu yang saya mungkin ternampak ataupun terdengar sesuatu yang menakutkan. Saat itu, saya sedang duduk bersama dengan kakak dengan abah saya di ruang tamu. Sambil kita duduk ni di meja makan, sambil kita berbual-bual, tiba-tiba sedang ketawa terbahak-bahak kerana abah saya buat lawak, terdengar suara Kisi. Seolah-olah sama macam suara arwah ibu saya. Astaghfirullahalazim. Terus abah dengan kakak saya berhenti.
Berhenti daripada membuat lawak ketawa, abah saya memegang tangan saya dan dia membaca surah. Saya pejam mata sebab memang Kisi, bisikan suara memanggil-manggil nama saya Azza berkali-kali seolah-olah berada di telinga kiri saya. Dan Kisi, kata Azza, setelah beberapa tahun saya tinggal di rumah itu, akhirnya saya rasa bersyukur sebab saya pun dah berumah tangga dan tinggal di rumah yang lain. Tapi tak kali bila saya balik rumah tu, suara yang sama akan memanggil-manggil nama saya. Sampai ke saat ini, saya tak tahu apakah sebenarnya gangguan yang saya seorang saja yang alami. Terima kasih dan juga selamat tengah malam kepada Casey dan pendengar Misteri Jam 12. Kalau kamu belum mau mati, saya akan datang menjemputmu. Cik Junaida. Ya, Cik Junaida berkongsi pengalaman. Wah, cantik tulisan Cik Junaida ni. Beliau kata ini adalah peristiwa berlaku dalam rumahnya. Dan rumahnya di kawasan mana? Kita akan mulakan kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Para pendengar Ria 897, ini adalah kiriman surat yang saya terima awal tadi di Singapore Expo dari Makcik Junaida yang berkongsi pengalaman. Saya tinggal di salah sebuah rumah flat di kawasan yang diberi nama Jalan Bahar. Sebenarnya saya pun tak tahu Jalan Bahar tu ada rumah flat. Sampailah saya pergi trip ni, ada seorang pendengar yang tinggal di Jalan Bahar. Baru saya tahu Jalan Bahar pun ada rumah flat. Jadi kata Cik Junaida, Casey, sebut Jalan Bahar mesti ada orang yang terkejut. Memang itulah kawasan rumah saya. Dah lama juga saya tinggal rumah ni. Apa yang saya nak ceritakan adalah tentang arwah suami saya. Arwah suami saya adalah seorang perguruan silat. Dia bukan calang-calang orang, ada isinya. Isinya faham-faham sajalah Kisi. Cincin yang dia simpan kesemuanya tak kosong. Keris-keris yang disimpan kesemuanya tidak kosong, ada berisi. Saya tak nak beritahu lebih lanjut tentang apa isi kandungannya. Tapi bila arwah suami nak meninggal dunia, dia nak menurunkan segala harta pusaka, iaitu cincin-cincinnya, keris-kerisnya kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Cucu saya yang baru berusia 4 tahun. Bila saya dapat tahu hasrat suami pernah bercakap ketika dia tidur. Saya terbangun, kata Hajah Junaida. Di waktu malam, dengan kuasa Tuhan terdengar suami bercakap seolah-olah dengan cucu yang dia nak turunkan saka. Oleh itu, saya tidak benarkan cucu saya yang berusia 4 tahun ini, saya tak nak sebutkan namanya siapa, berjumpa dengan arwah datuknya ketika itu. Walaupun mati-mati Kisi, dalam keadaan dia nazak nak jumpa cucunya, saya tak benarkan sebab saya tahu dia akan turunkan saka kepada cucu saya. Jadi anak-anak saya semua marah, tapi saya berpegang kuat pada keyakinan saya, kata Hajah Junaida. Akhirnya, walau macam mana kuat seseorang tu pun dalam dunia ini, ada ilmu apapun, ajal maut tetap di tangan Tuhan. Meninggal juga suami saya Kisi, dengan izin Tuhan. Bila meninggal, ingatkan kisahnya dah habis. Beberapa bulan kemudian, cucu saya lah yang namanya A dengan anak saya dan suaminya datang bermalam di rumah saya. Itu dah beberapa bulan setelah datuknya meninggal Kisi. Cucu saya yang berusia 4 tahun Kisi, tengah-tengah malam, kalau tak silap saya selepas pukul 2 pagi, saya bangun nak pergi dapur. Terperanjat nampak cucu saya sedang baring dalam bilik arwah datuknya yang tak ada orang pun berani nak tidur dalam bilik tu. Bila saya nampak, saya kejutkan ibunya. Ibunya keluar, terperanjat macam mana anaknya boleh beralih sampai di sana. Jadi ibunya angkat, sedang dia nyenyak tidur. Nak angkat tak boleh Kisi.
Beratnya semacam sampaikan saya tolong tarik pun, seolah-olah badan cucu saya melekat pada katil. Apa yang berlaku seterusnya? Terpaksa saya panggil seorang ustaz yang saya kenal. Saya banyak belajar dengan dia. Ustaz tu datang dalam masa sejam lebih. Datang dengan isteri. Bila ustaz baca surah-surah tertentu, cucu saya badannya mula menggigil. Yang hairan dia mula terus bangun, mula-mula duduk, kemudian dia berdiri, kemudian dia buka langkah silat. Usia 4 tahun, tak tahu silat tapi langkah-langkahnya macam orang dah berpengalaman, kata Haja Junaidah. Setelah dibaca, direnjiskan air, ditiup, cucu saya terus jatuh atas katil. Pingsanlah tu. Kemudian ustaz tu minta izin untuk tengok dalam bilik. Bila tengok kisi, cincin-cincin suami, keris-keris suami, ada juga kalung-kalung dalam almari arwah suami, masih belum lagi dibuang. Dia tanya kenapa masih simpan barang-barang ni. Dia kata lebih cepat awak hapuskan lebih senang. Saya kata pada ustaz, nanti esok malam lah Jadi dia kata malam ni seseorang harus tinggal tidur dalam bilik tu. Nak tak nak saya ni terpaksalah, kata Haja Junaidah. Jadi bila saya baring, anak-anak semua dengan cucu dan nyenyak tidur dalam bilik sebelah, tingkap bilik saya diketuk beberapa kali. Kata Haja Junaidah, saya dengar kisi suara suami saya. Tak nampak wajah, dengar suara suami, dengar orang ketuk tingkap rumah saya tingkat 9 kisi. Cucu aku mana? Tapi waktu tu saya sedang dalam tidur. Orang ketuk tingkap. Cucu aku mana? Cucu aku mana? Saya bangun, saya istighfar beberapa kali. Malam tu juga, kata Haja Junaidah, saya ambil cincin-cincin suami, barang-barang suami masuk dalam satu kotak. Saya keluar rumah senyap-senyap tanpa pengetahuan anak. Bila nak turun lift, takut kisi lift jam, saya patah balik turun tangga. Memang sah, nak turun tangga ada perempuan menangis di tepi tangga. Meremang belum rumah, saya tak indahkan, saya turun. Mulut saya kumat kamit, istighfar dan baca apa yang saya tahu sampai dekat tingkat 1 kisi. Rumah tingkat 9 nak turun bawah tingkat 1, kata Haja Junaidah. Setengah jam baru sampai, berpeluh-peluh, sampaikan lutut saya sakit. Maklumlah orang tua kisi. Tapi dengan tekad saya berdoa, yakin pada Allah, kata Haja Junaidah. Akhirnya sampai tingkat 1 setengah jam kemudian. Bila turun di bawah, saya terus ke belakang rumah dekat tong sampah bin center. Nampak Mamat Banglah ni sedang duduk dengar radio. Saya panggil, bayar. Mamat Banglah ni datang. Kebetulan dalam baju ni ada juga saya simpan duit $5. Saya kasih dia, saya kata tolong buangkan boleh. Dia ambil barang tu, dia buang dalam tong sampah. Saya balik ke rumah. Gangguan henti. Itulah pengalaman saya. Kiriman surat yang saya terima di Singapore Expo dari Haja Junaidah. Itu dia kisah daripada nenek kita lah, boleh saya katakan sebab ada cucu ni. Nenek yang memang sayangkan cucu, dan nenek yang ada orang kata di Facebook lah, berani betul nenek ni. Biasalah kalau dah sayangkan cucu, menghargai kehadiran cucu, apa pun akan disanggup dilakukan. Itulah pengorbanan, bukan saja nenek kita, ibu kita pun banyak berkorban. Kadang-kadang ibu kita berkorban, kita pun tak tahu dia korban untuk kita. Jadi kadang-kadang tu perlulah kita duduk dan renungkanlah bersama.
Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh ibu dan ayah kita. Seperti kisah daripada ni lah. Jadi cucunya berusia 4 tahun tu mati-mati. Dia takkan kasih jumpa arwah suaminya walaupun dalam keadaan nazak kata nak jumpa lah. Jadi dalam keadaan nazak ni selalunya kalau manusia tengok macam kesian. Kita ada rasa simpati lah, kesian. Kenapa tak boleh kasih tengok, kesian ni. Mungkin agaknya itu permainan jin lah. Jin tahu manusia ada emosi. Dia main dengan emosi. Jadi dengan kesian, bawa lah cucu datang, dia turunkan saka. Tak apa-apa cucu tu ada saka yang tak diingini, diwarisi lah. Macam begitu saja. Ini adalah kisah berkenaan datangnya daripada seorang pendengar yang berasal dari Malaysia dan mempunyai keluarga, sanak saudara yang duduk di Singapura. Kisah ini dikirimkan oleh Juliana yang menetap di seberang tambak di negeri Johor. Dan katanya di sini pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila saya menyambut seorang tetamu yang datang ke rumah saya, saudara saya yang baru saja berumah tangga, baru mendirikan maligai. Kata Juliana, biasalah Kisi, kalau orang yang baru berkahwin berumah tangga ni, mereka akan ada satu acara yang panggil sujud menyujud. Kunjungi rumah-rumah makcik pakcik sanak saudara yang lain untuk mengucapkan terima kasih kerana datang bergotong royong membantu mengendalikan majlis persandingan. Jadi dua pasangan suami isteri yang baru berumah tangga datang ke rumah saya. Lebih kurang seminggu selepas mereka diijab kabulkan, kata Juliana. Sebenarnya saya tidak tahu, khususnya tidak begitu kenal dengan pasangan isteri kepada anak saudara saya, kata Juliana. Mereka sampai di rumah saya sekitar 10 lebih malam. Untuk pengetahuan Kisi, saya tinggal di salah sebuah perkampungan yang dikenali sebagai Segamat. Rumah saya rumah kampung. Rumah kampung Kisi. Bukanlah jenis yang bawa berkolong, tapi rumah kampung biasa. Memang saya suka duduk di rumah yang macam ni. Diteruskan kisah Juliana. Bila saya terima panggilan daripada pengantin baru yang nak datang ke rumah saya ni, saya, kata Kak Juliana, suami, ibu saya dan 2 orang anak memang tak sabar menantikan. Sebenarnya saya dengan pengantin ni, khususnya anak saudara saya yang lelaki ni memang rapat sangat. Masih dia kecil, rumah inilah yang dia tinggal. Duduk di rumah ini sampailah usianya 5 tahun. Dia dibesarkan di Singapura sampailah berumah tangga. Jadi bila dia datang tu seolah-olah mengembalikan kenangan-kenangan dululah. Pada mulanya kata nak datang sebelah petang, tapi oleh kerana mungkin ada masalah-masalah tertentu, mereka sampai 10 malam. Bila sampai di rumah saya dah nampak kenderaan, saya dengan suami pun keluar. Mereka akan bermalam di rumah saya selama 2 hari 1 malam dan akan pulang selepas itu ke Singapura. Nak berbulan madu, kata beliau. Jadi Kisi, bila saya nampak kenderaan masuk, saya dah tahu dah ni mesti anak saudara saya. Saya pun keluar dengan suami. Nampak mereka pandulah masuk ke dalam. Saya lambai-lambai berhentikan kenderaan betul-betul depan rumah saya, kata Juliana. Apa yang berlaku? Mereka suami isteri keluar dan saya kata pada mereka berdua, tak apa, masuk dalam, biar Mak Long angkat beg. Jadi mereka ada bawa sedikit pakaian yang diletakkan di tempat duduk belakang. Katanya bukan dalam but kenderaan, tapi tempat duduk penumpang di bahagian belakang. Jadi saya pun buka pintu belakang. Bila nak ambil beg, saya terkejut Kisi. Sebab apa, kata Juliana? Saya ternampak ada seorang makcik duduk di tempat duduk belakang. Saya fikirkan itu adalah mak mentua. Mak mentua kepada budak perempuan ni, isteri kepada anak saudara saya. Sebab saya belum pernah nampak makcik ni, saya pun tak kenal. Bukan saudara saya, kata Juliana. Jadi bila saya angkat, saya terperanjat buka pintu. Astaghfirullahalazim, kata Juliana. Saya senyum. Makcik tak naik atas? Masuk sekali lah. Kemudian saya angkat beg tu, saya jalan. Mereka ni depan pintu rumah saya baru nak tanggalkan sepatu. Naik atas, kemudian saya kata pada anak saudara saya namanya Dino. Dino, kau datang bawa mak mentua kau bukan nak bilang aku Dino tengok saya. Dalam kereta duduk belakang tu mak mentua kau kan? Kak,
Saya datang dengan isteri, Kak. Mana ada mak mentua? Kakak betul. Casey, saya tengok balik tenung tempat duduk belakang memang tak ada orang. Meremang belur rumah Casey. Kata Juliana, saya rasa tak sedap hati. Malam tu gangguan terus. Saya dengan suami sedang tidur, dengar bunyi orang cakar-cakar tingkap bilik saya. Saya kejutkan suami, bang, bangun bang. Apalah? Bang dengar tak bang bunyi apa tu bang? Awak ni jangan meripik lah, malam-malam hari sunyi gini. Tidur je lah. Satu malam, kata Juliana, saya tak boleh tidur, Casey. Sekarang ini saya dah kenal dengan isteri anak saudara saya, kata Juliana. Saya dah kenal keluarganya, saya dah kenal adik-beradiknya yang lain. Barulah saya dapat tahu, malam tersebut wanita tua yang saya nampak tu adalah nenek saudara kepada isteri anak saudara saya. Untuk pengetahuan Casey, dari berita yang dapat saya kumpul, nenek saudara pada isteri anak saudara saya ni dah meninggal dunia. Dia ada turunkan saka kepada budak ni. Setelah kejadian itu, mereka berbulan madu bila balik ke Singapura, macam-macam gangguan. Berita yang saya dengar, budak ni diobatkan dari segi perubatan tradisional Islam untuk mengeluarkan saka yang diturunkan. Mungkin penumpang wanita tua yang saya nampak duduk di belakang adalah saka yang mengikuri mereka dari Singapura ke Segamat, Johor Bahru. Itu dia kisah yang pertama, pendengar Misteri Jam 12, kisah yang disampaikan oleh Juliana. Penduduk pendengar dari seberang tambak mempunyai saudara di Singapura, pengalaman. Ya, tak tahulah sebenarnya apa yang dia nampak, tapi mengikut penjelasan Juliana, mungkin saka yang dimiliki, diturunkan kepada isteri, kepada anak saudaranya. Pendengar Ria 897, seperti saya katakan kepada anda awal tadi, kenapa agaknya Rohana memberitahu kenapa beliau diganggu. Inilah kisah dan sebabnya. Sebelum ini, cucu cicit yang berumah tangga tidak diganggu kerana mereka badannya kosong. Tapi Rohana kata saya tidak kosong, Casey. Untuk pengetahuan Casey, arwah nenek saya ada tinggalkan sakanya pada saya. Jadi, apabila saya menyarung cincin pusaka, saka nenek saya seolah-olah tak boleh terima kehadiran saka moyang yang terdapat pada cincin pusaka. Ini yang dapat saya rasakanlah. Jadi, malam yang pertama saya sarung cincin tu, apa yang berlaku? Badan saya panas. Macam nak demam. Suami sentuh tangan. Dia tanya, kenapa tangan awak panas sangat? Awak demam Tapi saya tak rasa pening, tak rasa mabuk. Tapi badan saya memang berbahang, Casey. Dibawa pergi hospital. Doktor berikan satu suntikan untuk menurunkan suhu badan saya. Beri saya obat. Balik ke rumah. Dalam perjalanan, Casey, badan masih berbahang. Alat pendingin hawa dalam kenderaan dibuka full blast. Dibuka kuat. Tapi badan saya masih berbahang. Sampai rumah yang aneh, saya tanggalkan cincin. Tanggalkan cincin letak di atas meja. Kemudian saya mandi nak kurangkan panas. Badan saya okey, macam biasa. Jadi mungkin suami kata suntikan yang diberikan oleh doktor tu mujarab lah. Obat yang saya makan, saya mandi dapat turunkan panas. Keesokan harinya saya tidak bertugas. Saya suri rumah separuh masa setelah berumah tangga. Jadi saya sarung cincin tu balik. Cincin nikah dengan cincin pusaka. Badan saya mula berbahang lagi, Casey. Mak mentua saya berdiri tepi saya dapat rasakan, bahang Bila dia sentuh saya, badan saya yang berbahang, kata Rohana. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya Casey, saya dapat tahu bahwasanya saka yang diturunkan oleh arwah nenek saya dengan saka moyang pada cincin tersebut tak boleh ngam ataupun tak boleh campur. Dan akhirnya, seminggu setelah menyarung cincin pusaka, suami saya bertugas malam
Saya sedang baring dalam bilik seorang diri. Saya rasa tak sedap hati. Dari pagi saya bangun, sampailah nak dekat waktu petang. Sampailah suami bertugas, rasa tak sedap hati. Berkali-kali beritahu suami, "Bang, abang jangan kerja malam ni boleh tak? Ana rasa tak sedap lah bang. Ana, abang dah seminggu cuti bang. Cuti kahwin seminggu. Abang kena pergi kerja lah." "Tak apa, apa-apa mak dengan bapak kan ada. Minta tolong dorang Suami keluar. Pukul 10 malam masuk kerja. Saya masuk bilik. Rasa hati tak sedap sangat. Akhirnya saya terlelap. Sepertiga malam kata Rohana. Saya terbangun. Terbangun kerana badan saya terasa bahang dan panas. Pendengar Ria 897, kata Rohana apabila saya buka mata terlampau panas. Alangkah terperanjatnya Casey. Casey, dalam bilik tidur saya ada almari solek. Almari solek betul-betul di sebelah kanan saya. Saya tengok cermin almari solek, nampak refleksi katil dan bawah katil. Bawah katil ternampak macam bungkusan pocong sedang baring Casey. Bila saya nampak, saya ketakutan dan tercegat. Saya pandang ke arah lain. Setelah badan berbahang, setelah saya nampak bawah katil, seperti ada bungkusan putih macam pocong. Bilik tidur saya bau pacai. Kuat Casey, bau pacai. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya menangis. Nak bangun pun takut. Nak kejut bapa mak mertua, segan Casey. Takut nanti mereka ingatkan saya mengada-gada. Saya terpaksa pakai cincin. Saya terpaksa mengharungi gangguan dalam rumah. 2 minggu. Setelah 2 minggu berturut-turut, saya tanggalkan cincin, serahkan pada suami. "Bang, ambil ni bang, saya dah tak nak pakai ni lagi bang." Suami ambil, serahkan balik pada ibunya. Dan tengoklah, siapakah mangsa selanjutnya yang mungkin ada jin, ada saka yang tak boleh bertentangan mata dengan harta pusaka peninggalan nenek moyang keluarga Pak Abu. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Yang ini datangnya daripada Hani. Kak Hani berkongsi, katanya Casey selalu pernah ceritakan, dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12 juga pernah berkongsi sama tentang satu ilmu, ataupun bukan ilmu lah, mungkin saya boleh sifatkan sebagai satu saka yang dikenali sebagai saka buaya putih. Seseorang itu mempunyai kembar buaya putih, dan kisah ini juga dikaitkan dengan kawasan-kawasan seperti di Sungai Kalang. Kata Kak Hani ingin berkongsi sama tentang anak gadisnya yang sekarang ini telah pun secara tidak langsung menerima saka nenek kebayan yang telah pun diturunkan oleh arwah ibu saya. Perkara ini sebenarnya kami adik-beradik, anak beranak semua tak tahu. Sampailah saya yang melihatnya sendiri apa yang berlaku pada anak gadis saya. Anak gadis saya berusia 14 tahun. Bila dia sakit, kadang-kala saya akan lihat kelibat makcik tua akan duduk di hujung katil setiap kali dia sedang tidur di waktu malam. Dan benda ini berlaku apabila anak saya jatuh sakit. Kadang-kala dalam satu hari 3-4 kali Casey akan terlihat wanita tua terbungkuk duduk di hujung katil, kata Hani yang berlaku kepada anak gadisnya. Periksa dipendekkan cerita, rupa-rupanya ibu saya ada memelihara saka
Saka nenek kebayan yang dijaga sejak dia kecil sampailah dia mengembuskan nafas yang terakhir. Casey nak tahu tak? Sebab itulah baru terjawab. Anak saya ni kadang-kala pada hari-hari tertentu, malam-malam tertentu, dia suka sangat duduk di tingkap dapur. Kemudian bila berada di tingkap dapur, dia akan berbual seolah-olah dengan seseorang. Barulah saya tahu tabiat anak saya. Saya menghantar anak saya untuk sesi perubatan. Tetapi masih lagi susah nak keluarkan barang dalam badan. Dan kadang-kala juga anak saya akan jatuh sakit sampai berhari-hari, Casey. Anak saya 14 tahun, masih bersekolah. Sekarang ini dah tak campur sangat dengan teman-teman. Sampaikan kawan baik datang ke rumah menceritakan hal anak saya yang dia lakukan di sekolah. Pernah juga anak saya berdiri lama depan pokok pisang di sekolahnya. Bila ditegur, baru dia perasan, baru dia sedar, kata Hani. Dan saka nenek kebayan ini tak tahulah sampai bila boleh dikeluarkan. Tapi setiap kali, taat kali anak saya, katanya, taat kali anak saya jatuh sakit, pasti akan terlihat seorang nenek yang dah tua akan duduk di hujung katilnya. Terima kasih. Di sini ada satu pengalaman saya nak bacakan dari kiriman SMS. Ini daripada Kak Rina. Katanya, apa khabar Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Kak Rina suka dengan Misteri Jam 12. Dan kakak juga ada ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Casey, arwah bapa kakak ada saka. Dan ini tak tahulah sejauh mana kebenaran, kata Kak Rina. Tapi sebelum arwah bapa meninggal, pernah ada seorang pakar datang dan periksa keadaan bapa kakak. Sebenarnya kata beliau, arwah bapa dah lama meninggal, ya. Dan bagaimana jasad arwah bapa ni boleh bergerak adalah dengan dikawal oleh saka yang diwarisi oleh arwah bapa. Arwah bapa bukan ada satu tapi banyak kisi saka yang dipelihara. Nak sebutkan memang susah dan memang banyak. Tapi apa yang berlaku ketika arwah dalam keadaan, ya, seperti seolah-olah istilah yang digunakan oleh Kak Rina, ketika arwah dalam keadaan seperti bangkai bernyawa. Maksudnya dah meninggal tapi masih hidup. Arwah banyak melakukan benda-benda yang ganjil dan pelik. Antaranya arwah yang pada sebelum ini, ya, sebelum menjadi bangkai bernyawa, disuruh makan pun tak lalu makan. Kadang-kadang perlu suap, 2-3 suap, dia tak lalu makan, akan muntahkan balik. Jadi setelah dikatakan menjadi bangkai bernyawa, Casey, disuruh makan, dia boleh makan dan tak cukup satu pinggan. Dia akan makan pelahap-lahapnya. Pernah juga beberapa kali apabila kakak sedang nyenyak tidur, kakak dengar bunyi periuk. Orang angkat periuk, alihkan periuk, pinggan jatuh pecah. Kakak dengan suami bangun pergi ke dapur, ternampak arwah bapa sedang duduk menyangkung, sedang ratah daging mentah yang diambil dari peti ais. Dan kata Kak Rina, bila arwah bapa meninggal dengan bantuan pakar ini, ya, akhirnya dia meninggal mengembuskan nafas yang terakhir. Dan dikatakan pada kakak dengan suami supaya berhati-hati. Casey, 2 malam kemudian arwah datang. Arwah datang ketuk pintu. Kakak bangun. Kakak yang buka pintu, suami kerja pagi. Kata Kak Rina, bila buka pintu terperanjat, nampak arwah bapa kakak depan pintu terketa-keta nak masuk, dia minta tolong. Kakak nampak buka pintu sedikit terus tutup. Bila tutup, dia ketuk-ketuk lagi, Casey. Pada mulanya, dia ketuk perlahan. Macam orang biasa, bila kakak tak nak buka pintu, dia dah tahu yang kakak tahu siapa dia. Makin dahsyat, makin dia hempas pintu sekuat-kuatnya. Sampai kakak takut, kakak menangis. Masuk bilik, cuba tenangkan diri. Dekat tingkap bilik pula dia buat main, Casey. Beberapa kali nampak macam arwah bapa dalam keadaan berkafan, wajahnya berada di tingkap bilik.
kakak tarik langsi, kemudian tidur di atas lantai sampailah ke pagi. Paginya suami kakak bertugas, balik dari tempat tugas, kakak ceritakan, dan kami dapatkan bantuan pakar yang lain dan cuba bantu kakak dengan keluarga. Rupa-rupanya dalam rumah tu Kisi, bilik arwah bapa kakak tak bersihkan setelah arwah meninggal beberapa hari yang lalu. Dalam bilik arwah bila periksa dengan pakar ni, macam-macam jumpa Kisi, ada keris. Kerisnya dari kecil sampai ke besar. Cincin jangan cakap Kisi, macam-macam jenis cincin dan barang-barang yang lain yang tak boleh kakak sebutkan. Barang-barang itu telah pun kakak serahkan kepada pakar, tak tahulah apa dia buat. Tapi setelah itu barulah gangguan berkurangan, bukan tak ada. Kadang-kadang ternampak kelibat arwah bapa macam seolah-olah duduk di ruang tamu. Ya, seorang diri pada tengah-tengah malam. Bila ternampak terkejut tapi tak teguh, dia tak ganggu. Masuk dapur, minum air ke, kadang-kala nak pergi ke tandas, masuk balik di ruang tamu, nak masuk bilik, arwah bapa ataupun benda tu dah hilang begitu saja. Itulah kisah dari Kak Rina, itulah pengalaman Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Daripada ini siapa ni, Razali berkongsi peristiwa. Dan kata Razali, Kisi, saya ingin ketengahkan pengalaman saya ni, dan ini berkaitan dengan tunang saya. Sebenarnya saya difahamkan bila arwah nenek tunang saya meninggal dunia, tunang saya ni adalah orang yang menerima sakanya. Dan tunang saya pernah cerita pada saya sebelum arwah neneknya meninggal. Dia kata dia takut kerana nenek akan menurunkan saka kepada dia. Dan benda ini diketahui oleh semua adik-beradik, saudara mara. Ini kerana tunang saya ni memang cukup rapat dan ambil berat terhadap neneknya. Tetapi ibunya mengatakan jangan khawatir, saka yang diturunkan pasti akan dibuang, akan hilang, akan dibawa berubatlah, pendek kata Razali. Jadi perkara ini memang berlaku Kisi. Apabila arwah neneknya nak meninggal dunia, kata Razali, saya ada di sana. Cuba bayangkan, sedang nafas tercungap-cungap, dia berbisik kepada telinga tunang saya, kemudian dia suruh semua orang dalam bilik itu keluar. Biarkan dia dengan tunang saya ada sahaja yang ada dalam bilik. Tunang saya toleh, kata, boleh keluar tak sekejap, nenek nak dengar orang nak berdua. Jadi semua keluar. Saya ni memang rasa tak sedap dan tak happy lah, tak puas hati dengan tindakan. Oleh kerana saya ni setakat tunang saja, tak naklah masuk campur hal keluarga, saya diam. Saya pun keluar. Bila berada di luar, telinga saya panas Kisi. Makcik-makcik dia kata, itulah tu, nak turunkan saka lah tu. Semua orang bercakap, saya ni hanya dengar dan telan sajalah. Lama Kisi tunang saya berada di dalam. Lebih kurang nak dekat 20 minit baru dia keluar. Kemudian semua tengok tunang saya semacam. Semua pandang atas bawah. Saya tanya, you okey tak? Ya okey lah, tak ada apa-apa lah. Baru semua orang masuk dalam. Masuk dalam, tengok arwah nenek masih lagi sedang baring tercungap-cungap nafasnya. Jadi, setelah dipendekkan ceritalah di sini, kata Razali. Setelah arwah nenek meninggal dunia, dikebumikan semua. Lebih kurang 3 hari kemudian, saya, ibu kepada tunang saya bapaknya naik kenderaan, kita jumpa dengan seorang tukang ubat untuk bawa berubat lah. Tukang ubat ni Kisi menyampah saya macam faham. Dia kata dia buat ni, sembuh sirih, masuk dalam botol. Dia kata dah buang saka, dah tak ada benda. Saya pun dengar okey lah, rasa convince ataupun rasa yakin yang tunang saya dah tak ada saka lagi. Jadi kami teruskan kehidupan macam biasa. Pergi keluar, tengok wayang. Pada satu malam ni, tunang saya tinggal di kawasan Sembawang. Jadi waktu itu saya berada di kawasan Adam Road, baru pergi makan di sana, makan nasi lemak Kisi. Jadi nak balik tu saya menggunakan Thompson Road. Dalam perjalanan saya tengok minyak motor saya nak dekat habis. Jadi saya pun kata nak masuk kedai minyak kejap, topak minyak. Jadi tunang saya pun kata okeylah, dia pun nak beli sesuatu lah, cemilan, coklat nak bawa balik, nak makan. Jadi bila saya sedang isi minyak Kisi, tunang saya berjalan bergerak. Alangkah terperanjatnya Kisi, dalam saat tunang saya nak masuk ke dalam kedai dekat stesen minyak, sedang dia tolak pintu, di belakang tunang saya Kisi, saya nampak seorang perempuan ikut dia dari belakang. Dan keadaan wanita di belakang tunang saya tu tidak menentu Kisi. Bajunya saya boleh lihat kotor dan koyak-koyak. Keadaan wanita itu cukup menyeramkan. Yalah Kisi, apa yang buat saya sangka benda tu ikut tunang saya dan adalah saka kepada tunang. Bila tunang saya sedang berjalan masuk pintu, dia tolak pintu.
benda di belakang tunang saya sedang pegang bahu tunang, tapi dia seolah-olah tak rasa pun ada orang ikut belakang. Muskil Kisi. Saya ni isi minyak ni sampai tercengang Kisi terlihat keadaan itu depan mata saya. Kemudian bila dah penuh benda tu snap lah, ataupun tempat minyak tu terhenti sendiri, baru saya tersadar. Tengok balik, tunang saya sedang bayar dan wanita itu tidak kelihatan. Dari situ saya percaya yang tunang saya masih ada saka. Tapi saya tak tahu bagaimana nak beritahu ibu, iaitu ibunya bakal mak mentua saya. Bagaimana saya nak beritahu tunang saya, walhal mereka anak beranak, adik-beradik semua dah percaya tukang ubat yang pertama tu dah keluarkan saka. Tapi saya nampak dengan mata saya sendiri Kisi. Takkanlah saya nak bilang, mak, Lina masih ada saka, mak. Kalau saya tak kena, dah nasib lah Kisi. Ada tak cara-cara yang lebih baik boleh saya beritahu berita yang sebenarnya apa yang saya nampak? Terima kasih Kisi, dan juga selamat tengah malam. Itu dia, Jadi bagaimana agaknya? Yalah, bawa jumpa tukang ubat, sampai Razali kata menyampah bila tengok tukang ubat tu, masuk dalam botol, sembuh sana, sembuh sini. Dah, saya dah buang. Sekarang awak jangan khawatir, tak ada saka, saya dah buang. Ni semua benda saya dah main lama lah. Oh, action pula, Dan soalan Razali tanya ni, yang dia yakin, adakah anda yakin Razali, mungkin anda sedang mendengar sekarang ini, yang anda nampak tu adalah saka pada tunang anda? Ataupun mungkin kerana anda keluar malam lah. Kalau keluar malam tu, mungkin dari dalam perjalanan, mungkin kebetulan dekat Thomson Road tu ada benda tu, dan dia tengok tunang anda waktu tu adalah benda tarikan dia berkenan ke, dia ikut dari belakang mungkin. Mungkin itu bukan saka, mungkin itu benda dari luar yang mendampingi tunang anda. Saya pun tak pasti. Sebab selalunya orang-orang yang ada saka ni, kata orang ni, walaupun dah dibersihkan tapi tetap ada sisa-sisa lah. Dia panggil fatal attraction. Saya pun berbual speaking dan membuat benda yang sedang berliga-liga di luar tu terpikat lah. Sebab tu kita dikatakan yang lupa kewajipan macam tu lah. Dan kisah-kisah pada malam ini itulah antaranya, ya. Dan apa kata anda? Adakah anda percaya yang itu adalah saka kepada tunangnya, ataupun anda setuju dengan penjelasan yang saya berikan? Mungkin ada benda di luar yang mendampingi, bukan saka tunangnya. Mungkin tukang ubat tersebut telah pun dapat berjaya mengeluarkan. Jadi pun tak tahulah. Jadi sekarang ni masalahnya macam mana nak periksa? Kalau betul itu saka ataupun makhluk dampingan lah, boleh saya gunakan istilahnya. Yang ini daripada Hajah Saudah. Apa khabar Kisi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hajah Saudah, ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Dan perkara ini berlaku apabila saya dengan suami, katanya di sini menghadiri satu majlis persandingan di salah sebuah tempat di Singapura Kisi. Tempat ni bukan di kolong blok. Saya tak nak sebutkan nama tempatnya lah, takut-takut nanti tuan empunya majlis terdengar ke, dan dia rasa tempat tu tempat dia, saya pula nanti kena. Tapi saya nak kongsi dengan suami sedang duduk. Apa yang berlaku apabila saya dengan suami sedang duduk, saya nampak pengantin ni sedang makan di meja pengantin lah, dengan juga katanya pengapit dua kiri dan kanan sedang duduk makan. Dan majlis tu Kisi, walaupun tempat duduknya banyak, tapi tak ramai orang Kisi. Seolah-olah majlis tu ruang yang diberikan hanya 50% saja yang penuh. Lagi 50% tu tak ada orang terus. Kesian, tengok waktu 2:30, dah peak hour tapi tak ramai orang. Tak apalah. Si lelaki ni dengan si pengantin perempuan ni tengah makan. Sebenarnya suami saya ni kenal dengan bapa pengantin, merupakan teman kerja lama. Jadi orang jemput, kita datanglah. Jadi kata Hajah Saudah, sedang saya makan dengan suami, tiba-tiba bila dah nampak perempuan tu duduk, saya terperasan di atas tempat pelamin tu ternampak seorang lagi perempuan. Tapi wanita ni berpakaian baju kurung koyak-koyak Kisi, rambutnya tak urus, dan dua tangannya diletakkan di atas riba, seolah-olah macam sedang bersanding lah. Jadi bila tampak perempuan ni, kenapa perempuan ni ke atas ni lain macam je? Jadi saya pun, mata saya asyik perhatikan tengok pelamin sampai kan terjejas nak makan. Bila saya asyik tengok pelamin, suami tanya, kenapa dengan awak ni dari tadi makan tak habis? Jadi saya toleh tengok suami, bang, abang tak nampak Nampak apa ke atas pelamin? Suami kata, nampak apa? Tak nampak apa-apa pun. Jadi memang sah benda yang saya nampak tu bukan manusia.
Jadi Casey, setelah makan, saya pun dah nak balik tu, saya salamlah bapa pengantin. Ya, katanya, suami saya salam bapa pengantin. Saya pun jumpa dengan mak pengantin, kami pun bersalaman. Dan kemudian saya pun pulanglah. Keluar daripada hall tempat persandingan tersebut, sempat saya toleh ke belakang. Apabila saya toleh ke belakang, terperanjat Casey, seorang mak andam sedang berjalan. Tangannya tu di belakang sedang berdiri, pegang pengantin punya gaun yang panjang tu, yang terserit, diangkat gaun tu. Tangan sebelah kiri tu sedang pempin tangan seorang wanita yang tadi saya nampak duduk di atas pelamin. Bila saya nampak, takkanlah mak andam ni kenal dengan makhluk ni ataupun dia pelihara. Sampai ke saat ini, kata Hajar Saudah, sebenarnya saya tak tahu apa yang saya nampak. Tapi apa yang saya nampak memang menakutkan. Ini daripada Kak Juriah berkongsi. Kata Kak Ju, apa khabar Casey? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan satu pengalaman. Dan ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Arwah bapa kakak ada memelihara saka. Dan saka ini nak diturunkan kepada salah seorang dari kami, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang ada. Tapi nasib baiklah dengan bantuan seorang pakar namanya Haji Ismail yang telah pun membantu kakak dan juga suami menghentikan saka ini supaya tidak diturunkan kepada anak-anak. Tetapi Casey, setelah arwah ayah meninggal dikebumikan, fikirkan orang yang dah pergi tak akan ganggu kita, tetapi mungkin agaknya yang mengganggu kakak sekeluarga, kata Kak Juriah, adalah mungkin saka peninggalan dalam rumah. Sebab setahu kakak, ayah kakak ni bukan calang-calang orang. Dia mengamalkan pelbagai ilmu termasuk menggunakan susuk. Susuk yang dia gunakan adalah untuk kekuatan. Pada usia 83 tahun, dia mampu kayu basikal sini sana Casey. Pergi jauh-jauh pun kayu basikal. Pergi rumah anaknya lagi satu pun. Kakak tinggal di Tampines, anaknya tinggal di kawasan Pasiris. Agak jauh untuk orang usia 82 tahun untuk mengayuh basikal. Dia mampu mengayuh basikal pergi balik tanpa rasa penat. Dan itulah susuk yang telah pun membantu memberikan kekuatan kepada arwah bapa kakak. Tapi Casey, pengalaman yang kakak alami setelah bapa meninggal dunia adalah pada hari yang keempat setelah jasad dikebumikan. Cucu kepada bapa kakak, iaitu anak kakak lah, yang berusia 5 tahun. Bila kakak bangun malam, kakak terkejut apabila anak kakak 5 tahun ni tak ada di katil baring bersama kakak dengan abahnya. Kakak kejutkan suami. Tanya suami, mana Irfan? Suami kata, mana tahu. Kami berdua keluar dari bilik. Casey nak tahu apa berlaku. Anak kakak berada dalam bilik arwah datuknya sedang duduk di atas katil bersilah. Kakak buka lampu. Kakak tanya, Afan, apa buat sini? Dia kata dia sedang bercakap dengan datuknya. Bila kakak dengar meremang bulu roma, suami terus masuk dokong Irfan keluar dari bilik. Bila suami nak keluar Casey, kakak dapat lihat seolah-olah ada benda tahan suami. Tak boleh bergerak suami kakak, mendukung anak. Anak kakak tiba-tiba menangis ketakutan. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Suami tak boleh bergerak langsung, seolah-olah ada benda tahan. Akhirnya, suami pejamkan mata untuk seketika. Bila dia buka mata, dia azan sekuat-kuatnya. Setelah azan lah, barulah suami bergerak, boleh keluar dari bilik. Bilik tu ditutup, dikunci. Malam hari kakak dengan suami dengan anak tak boleh tidur. Bilik sebelah, orang cakar-cakar, hempas barang, hentak barang, sampaikan mengganggu kami tak boleh tidur. Suami terpaksa ambil cuti sakit, kata Kak Juriah, kerana semalaman tak nyenyak tidur. Keesokan harinya, kakak dengan suami terus buang barang-barang arwah bapa yang ada dalam bilik. Termasuklah barang-barang pusaka yang dia simpan bertahun-tahun Casey. Kakak buang dan panggil seorang pakar iaitu Haji Ismail yang datang untuk baca, sema rumah dan sebagainya. Setelah itu gangguan tidak ada lagi. Dan kakak bersyukurlah kerana Haji Ismail membantu
daripada saka diturunkan kepada anak kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Yang ini daripada, dah lama tak dengar khabar daripada Encik Said Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagus betul kisah-kisah malam ini memberikan kita semua satu ajaran pendidikan supaya jadilah manusia sebaik-baiknya dan janganlah jadilah manusia sejahil-jahilnya, kata Encik Said Alatas. Bercakap tentang manusia yang baik, yang jahil, saya ingin berkongsi satu pengalaman ketika saya mengubatkan seorang pesakit yang datang meminta bantuan. Lazimnya pesakit-pesakit saya akan berada di rumah dan saya akan pergi ke rumahnya. Tapi kali ini pula, kata Encik Said Alatas, pesakit ini tak nak ada di rumah, nak datang ke rumah saya. Bila sampai ke rumah saya, dibawanya isteri oleh si suami. Suami dah masuk dalam beri salam, saya pun menyahut salamnya. Isteri tak nak masuk, masih berdiri di luar rumah. Masuklah, suami panggil. Tapi kata Cik Said Alatas, isterinya tetap tak nak melangkahkan kaki memasuki rumah saya. Jadi saya tahulah, ada benda yang tak kena dan pastinya memang adalah sebab tu datang berjumpa berubat dengan saya. Rumah saya ni telah pun saya kunci 4 penjuru. Kata Cik Said Alatas, sebagai seorang pengamal perubatan Islam, saya juga terdedah kepada perbuatan orang yang ingin mengkhianati saya. Jadi terpaksalah saya melakukan rumah dipagar dengan surah-surah suci Al-Quran. Bila isteri kepada pesakit saya ni, ataupun si pesakit saya tak nak masuk ke dalam rumah, kata Encik Said Alatas, saya mula berdiri depan pintu dan membaca surah berikut ini. Tiba-tiba, Kisi, boleh lihat. Pada mulanya, sekarang ini anda cuba bayangkan. Saya pun akan cuba bayangkan situasi yang diceritakan oleh Encik Said Alatas. Pada mulanya, isterinya berdiri tegak depan pintu rumah Encik Said Alatas. Suami dah masuk dalam. Suami panggil masuk, isteri tak nak masuk. Berdiri lama depan pintu. Cik Said Alatas tahulah ada sesuatu ni mengganggu isteri, menghalang isterinya. Cik Said Alatas katanya, saya berdiri depan pintu, saya membaca beberapa surah. Isterinya daripada berdiri tegak, bongkok menjadi bongkok terus, seolah-olah macam seorang nenek tua, Kisi. Astaghfirullahalazim. Kisi, suami dia lihat terperanjat. Wajah seri muka, air muka dah macam wanita tua. Kisi, akhirnya nenek makcik tu bersuara, aku tak nak masuk rumah ni. Aku tak nak masuk rumah ni. Saya kata pada suami, awak jaga isteri awak, jangan benarkan dia bergerak. Saya masuk ke dapur, ambil secawan air. Sambil berjalan saya baca, saya renjis ke muka makcik ataupun pesakit saya. Terus dia pingsan. Suami mengangkat isteri masuk ke dalam rumah. Saya baca dan baca. Dipendekkan cerita, alhamdulillah dengan bantuan, dengan izinnya, saya dapat membantu wanita yang dikatakan ada gangguan. Dan ini sebenarnya adalah saka yang diturunkan. Diturunkan bukan dari ibunya, diturunkan oleh neneknya kepada beliau, cucu yang disayangi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Testing 1, 2, 3, 4. Okey, para pendengar yang 897 FM, Kisi sekarang ini akan keluar ke konti dan akan membaca pengalaman-pengalaman misteri yang tak dapat dilupakan. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang akan saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya sekarang ini dalam perjalanan nak pergi ke luar konti dan harap-harap semua dalam keadaan yang baik-baik. Sekejap biar saya set sound system ni sikit, jadi bunyinya. Okey, saya akan teruskan dengan perjalanan saya pergi ke luar konti dan akan saya baca beberapa email di luar konti untuk saya tengok sendiri adakah benar. Wah, kat luar ni sejuk betul Baik, terima kasih bagi anda yang sedang memantau Misteri Jam 12. Kisi bersama anda dan sekarang ini saya di telefon berbual dengan anda
untuk rancangan Misteri Jam 12. Dan sebenarnya ramai orang mengatakan kawasan tempat saya bertugas ni tempatnya bekas tanah perkuburan, dan memang benar bekas tanah perkuburan, dan setakat ini memanglah tak ada apa-apa pun. Kalau ada pun mungkin perasaan saya sendirilah. Biasalah kita cerita mistik ni kan. Tapi apapun ingatlah, jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut saudara dengan apa yang saya kedengarkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, semua yang anda dengar hanyalah 100% satu hiburan saja. Okey, sekarang ini saya hampir-hampir nak dekat sampai di luar Mediacorp dan akan cari tempat yang sesuai untuk sampaikan kisah anda. Wah, di luar sini nampaknya dah berhenti hujan Alamak, baru semangat nak berkongsi pengalaman sebab hujan. Tak apa, saya akan pergi ke satu sudut ni di mana tempatnya memang cukup gelap, dan saya akan berdiri sana seorang diri untuk berkongsi pengalaman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman berikut ini yang saya terima datangnya daripada Rosita, berkongsi kisah yang tak dapat dilupakan. Katanya di sini apakah Lisi dan juga pendengar Misteri Jam 12, Kak Rosita ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kakak pernah pergi ke Kampung Wak Hassan. Kebetulan tadi makcik tadi ada ceritakan tentang Kampung Wak Hassan. Bila berada di Kampung Wak Hassan, kakak dengan suami ke sana sebenarnya memancing. Dan bila sampai di sana, kami sampai selepas waktu asar, kira-kira 5 lebih petang. Kami pun memasang juran, memasang khemah dan mula memancing. Bila waktu maghrib, suami tak kasih kakak keluar, suruh duduk dalam khemah. Jadi kakak langsung tidak keluar dari khemah. Sampailah habis maghrib. Bila kakak keluar, kakak tanya pada suami, "Bang, kenapa bang tadi bila waktu maghrib abang tak kasi saya keluar?" "Dah, awak jangan tanya, nanti balik saya bilang." Jadi Kesi, setelah habis mancing, kami pun pulang ke rumah pada keesokan harinya. Lupa pula nak tanya suami. Suami pun lupa, kata Kak Rosita, nak beritahu kakak. Sebenarnya apakah tujuan suami suruh kakak masuk dalam khemah pada waktu maghrib? Jadi para pendengar Ria 897 FM, bayangkan, last beberapa bulan kami pergi memancing lagi. Wah, seram betul Tepi saya ni ada pohon besar sangat. Tiba-tiba pohon ni ada macam satu tali terjuntai, macam tali Spiderman itu. Macam itulah. Tak apa. Okey, kata Kak Rosita, apabila beliau sekarang ini 2 bulan seterusnya pergi memancing di tempat yang sama, dan kali ini sama juga. Suami kata nanti waktu maghrib awak suruh dalam khemah yang keluar. Jadi kata Kak Rosita, kakak berdegil. Suami sedang berada di depan Kisi, betul-betul tepi pantai, sedang memancing. Kakak Kisi dengan perlahan-lahan keluar dari khemah, tidak beritahu suami. Bila kakak keluar dari khemah, kakak berdiri dan lihat di belakang khemah, tengok perlahan-lahan tak nampak apa-apa. Kakak tuli, suami sedang seronok memancing seorang diri waktu maghrib Kisi. Jadi apa yang berlaku, kata Kak Rosita, tiba-tiba kakak dengar orang panggil nama, "Rosita, Rosita, aku ke atas." Bila kakak tengok Kisi depan kakak, ada sebatang pohon yang besar Kisi. Bila tengok atas, macam ada perempuan sedang duduk bergayut Kisi. Benda tu seolah-olah sedang berbual dengan kakak. Bila nampak saja kakak pergi, "Abang!" Suami kakak pusing. "Astaghfirullahalazim, saya suruh awak duduk dalam, jangan keluar." Kakak masuk dalam. Suami terus masuk dalam khemah dengan kakak, dan terus kakak kena gangguan. Kisi nak tahu tak kenapa suami suruh kakak duduk dalam khemah? Kata Kak Rosita, untuk pengetahuan Kisi, kakak ni ada saka. Saka ini telah pun diturunkan oleh nenek moyang kepada kakak. Kakak dalam proses perubatan. Jadi suami tak benarkan kakak keluar, katanya di Kampung Wak Hassan pada waktu maghrib. Benda ini akan berleluasa. Bila nampak kakak, dia akan suka sebab kakak membawa saka dalam badan, bukan kosong Kisi. Benda tu seolah-olah bermain dengan kakak. Bila pulang, dia ikut balik. Sepanjang perjalanan, suami dengan kakak dapat rasakan ada benda ikut dari belakang. Kakak dengan suami terpaksa batalkan niat untuk pulang terus ke rumah. Dan kata Kak Rosita, sejak itulah kakak dah tak lagi pancing di sana, dan kakak tak berani setelah terkena gangguan di Kampung Wak Hassan.
Wah, itulah kisah yang dikirimkan oleh Kak Rosita dalam rancangan Misteri Jam 12. Para pendengar 897 FM, pada tengah malam ini saya Casey akan ketengahkan mungkin satu topik yang setelah pun saya tanyakan awal tadi di Facebook tentang Saka. Teman-teman Misteri Jam 12, saya akan mulakan dengan apakah sebenarnya Saka? Dan ada kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berkongsi tentang Saka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah ataupun sebenarnya apa itu Saka. Mengikut daripada beberapa laman web yang saya baca, beberapa orang yang telah pun saya berujuk tentang hal Saka. Rata-rata secara kesimpulan, Saka itu merupakan satu ilmu turun-temurun datangnya dari nenek moyang. Mungkin dari nenek moyang kita diturunkan kepada nenek kita, diturunkan kepada ibu, kemudian diturunkan kepada kita. Cara diturunkan Saka ini berbagi kepada beberapa cara. Satu, cara yang disedari. Anda selaku empunya badan sedar yang anda bakal menerima Saka. Mungkin dalam satu upacara tertentu. Mungkin upacara-upacara penyerahan Saka ini dilakukan dalam rumah, di luar rumah. Yang selanjutnya, cara yang tidak disedari. Cara ini adalah dengan sentuhan. Mungkin kadangkala dengan sentuhan ataupun secara otomatik Saka itu akan diturunkan kepada anda. Itulah antara perkara yang saya bertanya pada mereka dan terbaca di beberapa laman, di beberapa blog di internet. Saka boleh diturunkan secara paksa ataupun secara yang diizinkan. Bila Saka duduk dalam badan seseorang itu, dikatakan orang itu akan mempunyai satu kelebihan. Kelebihan itu mampu boleh membantu empunya badan, ataupun kelebihan itu akan membinasakan orang yang mempunyai Saka tersebut. Seperti contoh, dikatakan di sini dalam laman blog yang ada di hadapan saya ini, Saka itu boleh membantu kalau orang itu sedar dia ada Saka dan dia tahu bagaimana nak menggunakan Sakanya. Saka boleh digunakan untuk menumpaskan musuh, melakukan kerja-kerja yang tak boleh dipandang dengan mata kasar. Seperti contoh, kalau seseorang tuan ada memelihara binatang ataupun haiwan dan sebagainya seperti anjing. Anjing itu disuruh jaga rumah. Bila ada perompak, bila ada mereka yang tak dibenarkan masuk, malah anjing akan bertindak menyerang si perompak tersebut. Begitu dengan Saka. Tujuannya menjaga tuan. Tujuannya juga adalah untuk membinasakan musuh-musuh yang ditunjuk oleh tuannya. Sama seperti anjing yang saya katakan awal tadi. Anjing harus diberi makan. Dan pernah anda dengar kisah-kisah di berita, di internet, di YouTube, di mana anjing makan tuan tak boleh dikawal. Begitu juga dengan Saka. Bezanya, anjing adalah sejenis binatang yang boleh kita lihat dengan mata kasar, tetapi bukan Saka. Saka ini, kalau diberi makan secukupnya, dilayan dengan baik, dijaga dengan sempurna, dapat melaksanakan pelbagai perkara. Sebelum mempunyai Saka, si tuan punya diri harus percaya yang jin itu wujud. Harus percaya yang jin boleh ada di mana-mana tempat dalam sekelip mata. Dan jin boleh ada di banyak tempat dalam masa yang sama. Ada juga upacara-upacara yang dikatakan membaca mantra memuji si Saka tersebut. Kalau tuan lupa nak beri makan, kalau Saka tidak diberi makan, maka Saka akan menyerang tuan dan tuan akan hidup dalam keadaan histeria. Itu kepada tuan yang tahu dia ada Saka. Bagaimana pula pada mereka yang tak tahu dia ada Saka? Inilah dia tanda-tanda dikatakan daripada beberapa orang saya temui, daripada beberapa laman web. Ingat, setiap yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan. Boleh periksa dengan mereka yang lebih arif dalam bidang ini. Di waktu tidur, kalau anda mempunyai Saka, setiap malam kalau anda tidur resah gelisah, anda akan sentiasa berjaga malam, terbangun malam dalam keadaan ketakutan.
Anda akan mimpi setiap kali mimpi benda mengganggu anda. Mimpi-mimpi yang menakutkan dalam tidur anda. Mimpi tentang binatang-binatang yang ganjil. Kalau dalam tidur kadang-kala dikatakan akan rasa sesak nafas. Anda akan ketawa, menangis, perkara-perkara pelik yang akan anda lakukan. Mimpi melihat hantu. Mimpi melihat manusia dalam keadaan-keadaan pelik. Mengeluh ketika anda tidur. Mimpi jatuh dari tempat tinggi. Mimpi berada di kawasan-kawasan kubur atau tempat-tempat sampah yang menakutkan. Bila anda berjaga, apakah tanda-tandanya? Antaranya pening kepala yang berterusan. Ada saja pada waktu-waktu tertentu, mungkin dikatakan di sini dari maghrib sampai ke subuh, malam aja pening. Setiap malam pening, dah jumpa doktor, bagai obat anda makan, katanya di sini, keadaan pening migrain anda tidak hilang. Anda selalu letih, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk berhadapan dengan kewajipan anda. Anda pula, fikiran kusut, tidak boleh berfikir, sentiasa marah dengan ahli keluarga, mungkin dengan isteri, dengan anak-anak, dan kesurupan, kemurungan. Itulah antara dikatakan badan anda mempunyai saka dan tidak anda ketahui. Sejauh mana kebenarannya, saudara? Para pendengar Ria 897 FM. Soalan yang mudah, bagaimana saka boleh dihindari? Ada pendengar yang bertanya. Ada juga cara-cara teknik-teknik perubatan yang dipanggil ruqyah, boleh dikenakan kepada si pemilik saka. Tapi teknik ini boleh tanya mereka yang lebih arif. Kalau ingin dibincangkan untuk rancangan 2 jam ini memang tidak mencukupi. Sedikit sebanyak anda tahu sebenarnya apa itu saka. Di sini ada contoh dari majalah yang saya miliki. Kalau seseorang itu mempunyai saka, para pendengar Ria 897, dan saka itu tidak diketahui si punya badan yang dia ada saka, kadangkala benda itu akan ikut ke mana saja dia pergi. Kadangkala dia rasakan dia ni diawasi oleh sesuatu. Hati-hatilah, mungkin itu saka. Dan saudara ingat setiap apa yang saya ketengahkan, ya. Dan pastinya kalau sakit bukan bererti saka. Kalau malas bukan bererti saka. Ada juga kaitan yang lebih dalam yang harus kita pelajari, ketahui, dan memang tidak sesuai saya ketengahkan dalam misteri jam 12. Memang ada di antara anda mempunyai penyakit pening kepala dan sebagainya. Itu bukan bermakna seseorang itu ada saka. Benda ini berterusan, berlarutan untuk sekian-sekian waktu, dengan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Baiklah, kita kembali pada kisah saka, kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Katanya, salam Kisi, tolonglah ketengahkan kisah saya yang ingin saya ketengahkan. Nama saya Melissa Alba, seorang pendengar dari seberang tambak, berasal dari Johor Bahru. Kisah ini berlaku kepada datuk saya. Untuk pengetahuan Kisi, sama ada betul atau tidak, saya tidak pasti. Tapi ramai adik-beradik mama saya kata, keluarga kami mempunyai saka. Untuk pengetahuan Kisi juga, saya masih mempunyai moyang. Moyang saya masih lagi kuat. Dan ramai saudara boleh, katanya, saudara mamah belah mama saya ini mempunyai saka, mengikut kiriman email dari Melissa. Pada 2 tahun lepas, nenek saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat, atau lebih digelar sebagai sakit tenat. Sampai pergerakan nenek saya terbatas. Tak dapat bergerak, macam dikatakan dalam keadaan nazak pun ada. Dipendekkan cerita, 2 minggu selepas itu nenek sihat macam biasa. Sebelum ini, nenek tidak berupaya untuk bergerak. Kemudian nenek moyang dan adik-beradik nenek pergi ke Melaka atas urusan harta keluarga mereka. Maka secara otomatik datuk saya tinggal seorang di rumah. Datuk saya hanya tinggal bersama dengan nenek ketika itu. Bila nenek balik kampung di Melaka, tinggallah datuk keseorangan. Pada suatu maghrib, datuk selesai mengerjakan solat di surau dan pulang ke rumah macam biasa.
Datuk pun berehat dan baring di atas sofa. Dalam beberapa minit selepas itu, katanya di sini, Datuk ternampak seolah-olah Kisi ada bayang-bayang di dapur datang ke arah Datuk saya. Kemudian Datuk moyang saya dengan, katanya nampak Datuk saya nampak moyang saya dengan rambut yang sangat panjang. Padahal masa tu Kisi, moyang saya berambut pendek. Melintas depan Datuk saya. Betul-betul sebelah Datuk itulah benda tu berjalan sampai ke depan. Kemudian jelmaan itu senyum ke arah Datuk saya. Datuk yang sudah faham akan jelmaan yang kami panggil Saka itu cuma teruskan pura-pura tidur. Maka jelmaan itu pun hilang di balik pintu. Sedangkan waktu yang diceritakan pengalaman ini berlaku, moyang keluarga berada di Melaka. Begitu jauh, tapi Datuk boleh terlihat moyang dalam rumah. Keesokannya saya dan Mama datang ke rumah Datuk dan beliau menceritakan pada kami. Kami hanya diam membisu. Rumah itu seakan ada penghuninya. Casey, saya ada terdengar bahawa Saka akan diturunkan mengikut turun-temurun. Mereka iaitu saudara ada berkata yang ingin turun kepada anak sulung. Ada rasa betul sebab moyang anak sulung, nenek juga anak sulung. Tapi yang tak baiknya, mama saya anak sulung. Begitu dengan saya, kata Melissa, juga anak sulung dalam keluarga. Boleh tak Casey bertanya pada pendengar, adakah benar Saka diturunkan hanya kepada anak sulung? Tolong Casey, terima kasih dan selamat tengah malam dari Melissa. Dan selamat malam Casey. Tentang masalah Saka, tak semestinya ia akan diturunkan kepada anak sulung. Kalau orang yang memegang Saka itu boleh pilih kepada orang yang mau diturunkan. Janji Saka itu dijaga dengan baik dari Khairul. Itu dia. Itu penjelasan ataupun pendapat pandangan dari Khairul. Yang ini dari pendengar kita juga, namanya Encik Husin, katanya Encik Husin, Kisi Saka tidak semestinya diturunkan kepada anak sulung. Saya ni yang bongsu mendapat Saka, tetapi Saka tu alhamdulillah makan masa yang lama Kisi, lebih kurang 2 tahun saya berubat, akhirnya benda tu dapat dibuang. Dan antara gangguan yang saya miliki kerana saya tidak mengamalkan, kata Encik Husin, antara perkara yang saya terkena adalah gangguan sebab saya tidak mengamalkan Saka yang diturunkan secara paksa. Antara amalan yang harus dilakukan, nenek saya ni ada Saka. Saka tu diturunkan pada Pak Long saya. Pak Long saya meninggal, saya pula yang diturunkan. Entah kenapa saya dipilih. Dan amalan-amalannya adalah mengasap beberapa keris dan juga beberapa cincin batu yang ditinggalkan oleh arwah noyang saya kepada nenek, kepada Pak Long, sekarang ini kepada saya. Dan cincin itu walaupun tidak diasap masih disimpan sebab saya takut kalau saya buang akan memudaratkan. Jadi saya jumpa dengan pakar, kata Encik Husin. Pakar itu merubatkan saya. Dan kesemua harta pusaka itulah telah pun diambil dan disimpan oleh pakar tersebut. Dan tahap demi tahap dia merubat saya sebab katanya dalam badan saya ada 39 jenis jin. Kalau dikeluarkan serentak, saya boleh meninggal dunia. Jadi setiap kali dia keluarkan sedikit, 1 atau 2, memakan masa yang lama. Dan kadang-kadang pun saya bertugas tak ada masa. Gangguan-gangguan yang saya alami seperti kisah katakan awal tadilah, pening kepala, setiap kali tidur tak mencukupi. Hidup saya ni bagai terombang-ambing lah. Malah seringkali bergaduh dengan isteri. Tapi saya tahu ini semua adalah satu ujian bagi saya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berubat, barulah Saka kesemuanya 39 jin duduk dalam badan dapat dikeluarkan. Banyak tu jin dalam badan Salam Kisi, keluarga dari yang sulung hingga ke bongsu semua ada Saka yang diturunkan oleh arwah bonda mereka. Entahlah Kisi, apa yang saya lihat Saka ni tidak baik kerana tak ada satu pun keluarga yang solat maupun mengaji. Pernah pun ada seorang ustaz sudah bilang beritahu keluarga saya yang Saka ini tak baik dan jangan disimpan. Tapi keluarga saya tetap berdegil. Bagi mereka Saka itu adalah kuasa mereka dan bahan untuk melindungi mereka dari musuh.
dari kiriman Alung yang kirimkan message. Yang ini pula daripada pendengar kita, daripada siapa ni? Obot Mardi kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Dah lama tak dengar khabar. Obot kata, Kisi, Saka tu tidak ada yang baik, semuanya adalah jahat. Kerana kerana adanya Saka ini bercanggah dengan akidah seseorang Islam. Kata Obot Mardi, dengan seseorang itu mempunyai Saka, dia percaya pada Saka itu dan menduahkan Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak diingini dan salah dari segi akidah. Dan dengan adanya Saka itu akan bertuankan si empunya badan. Tapi kalau si empunya badan tidak memberi makan, tidak mengikut tata susila yang telah pun dijalankan bertahun-tahun oleh nenek moyang, Saka akan makan tuan. Saya pernah, katanya di sinilah beberapa kes yang saya hadiri, Saka makan tuan. Daripada badan digambar, Kisi, memang gebu, memang gemuk berisilah. Setelah Saka mengambil alih badan, kering. Seolah-olah macam orang ada ambil. Itulah dah terkawal lah boleh saya katakan. Badannya kurus kering. Dan memang susah kalau benda tu dah sebati. Yang lazimnya orang-orang yang macam ni akan mengeluarkan satu bauan yang tak enak. Bau busuk seolah-olah macam bau najis, kata Obot Mardi. Jadi janganlah kita bermain dengan Saka. Sekarang memang senang. Kita megah, mewah. Orang semua sukalah tunduk dan sentiasa cari kita untuk dapatkan solusi. Tapi akhirnya bila kita nak mati, dah tak larat nak mengadakan upacara-upacara tertentu, benda tu akan makan tuan. Terima kasih Obot Mardi. Jam Obot SMS Baik, yang ini pula Orvi kata, nak tanya kalau tentang penanggal terjadi di Tampines ke apa ni? Saya orang Tampines pula Orvi kata penanggal yang terjadi di Tampin. Tampin ke Gadik lah. Saya orang Gadik. By the way, tentang Saka, pacar saya yang dulu dan sekarang banyak diganggu. Selalu nampak lembaga hitam yang besar atau gula-gula bila saya marah dengan mereka. Ada pakar cakap kalau dihalau saya bisa mati. Saya pun risau dan sedih tentang kejadian ini. Dari Orvi yang kirimkan. Selamat malam para pendengar ya. Cik Mang di sini. Siapa ada cerita-cerita misteri, telefon sekarang 669 11897. Siapa ni? Hello, selamat malam. Halo. Selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Casey ada? Casey tak ada. Ni siapa? Awak telefon cari siapa? Tadi kasih kata laluan yang pertama kurang jelas tak dengar sangat. Awak telefon cari siapa? Nak cerita seram? Silakan. Ada cerita hantu? Apalah orang ni, telefon tak nak cakap pula. 669 11897. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Terima kasih, Bang. Khabar baik. Siapa cakap ni? Ella daripada Wokyo. Ella ada cerita hantu, Ella. Okey, ada. Ni, Tapi seram-seram, kejap. Nanti Cik Mang matikan mikrofon Cik Mang. Cik Mang tak nak dengar, takut Ella cerita, Okey. Okey. Silakan cerita, Ella. Boleh? Boleh. Okey, ni Ella dulu punya kampung. Ella tinggal di Negeri Sembilan. Hello? Okey, Ella punya kampung tu ada Cik Pon.
Lepas tu Ella ke dapur, Ella nak buang air kecil. Dan Ella terdengar. Apa lagi, Ella dalam kabut dah. Ella masuk dalam. Dah, itu je. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jaga diri, Cik Mang. Bye. Cik Mang nak baca email. Apa khabar Casey? Casey tak ada. Casey nanti turun agaknya dia tengah baring dekat atas. Nama saya Encik Muhammad Noor. Saya ada cerita seram, Casey. Cerita seram yang tak dapat dilupakan oleh saya, kata Cik Muhammad Noor. Perkara ini berlaku, Casey, 2 tahun yang lalu apabila saya berada dalam rumah. Casey, mak saya baru meninggal dunia. Bila mak saya meninggal dunia, anak-anak dengan isteri semua takut. Sebab mak saya ni ada pelihara hantu dalam rumah. Casey, bayangkanlah, setiap hari Khamis malam Jumaat, mak saya akan asap rumah dengan kemenyan dan tempat bara. Mak saya akan kadang-kadang asap rumah dengan lada kering. Itu satu upacara yang dilakukan oleh mak saya. Katanya di sini memberi makan kepada hantu jin dalam rumah. Casey, bila mak saya meninggal dunia, isteri dengan anak-anak semua takut. Sebab apa, Casey? Kata orang, kalau orang yang ada ilmu saka meninggal dunia, ilmu saka tidak akan ikut dia masuk ke dalam lubang kubur. Dan hantu saka. Selamat malam. Hari ni Casey sakit. Tadi dia datang, lepas tu dia cakap dia nak rehat. Cik Mang suruh tidur dekat sofa, lepas tu dia lihat atas. Cik Mang minta maaf lah banyak-banyak. Betul seram. Bukan senang nak buat misteri jam 12 ni. Jangan marah-marah Cik Mang. Cik Mang cuba, okey? Casey turunlah cepat sikit. Tak tahan ni. Okey, para pendengar misteri jam 12. Kalau ada kisah seram, boleh telefon Cik Mang. Dah, balik. Takut Cik Mang terkejut. Casey! Casey dah datang lah! Wah, Casey! Aduh. Alhamdulillah, Casey dah balik. Baik, para pendengar yang 897. Saya mohon maaf kalau mungkin malam ini suara saya kurang sihat ataupun saya tersekat-sekat baca kiriman email SMS. Saya akan cuba yang terbaik. Dan terima kasih pada Cik Mang Warrior kerana sudi menjaga konti awal 2 jam yang pertama awal tadi bila saya beristirahat di atas. Dan terima kasih pada Cik Mang. Terima kasih Casey dah turun lah Cik Mang. Terima kasih banyak-banyak pada Casey. Alhamdulillah Casey. Casey batuk sakit sian. Adalah Cik Mang. Takkanlah Casey tak ada hati perut Casey pun manusia juga. Kesian tengok Cik Mang seorang. Saya turun lah. Jadi Cik Mang balik sekarang. Dah pukul berapa ni? Terima kasih Cik Mang. Baik Cik Mang. Takut